Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak masuk bab 6, The Food Technology and Food Production. So, in this chapter, you have 3 subtopics to be covered. So, 6.1, Analyzing the methods and substances used in food technology. So, dalam subtopik ini, awak akan belajar why do we need to process the food? What are the substances used to process the food? Bahan apa yang kita gunakan untuk memproses makanan, dan yang seterusnya macam mana kita ataupun kaedah untuk memproses dan membungkus makanan. Okay, dalam 6.2 we're going to learn the ways to improve the food production, and in the last subtopic is to practice critical and analytical thinking when selecting processed food. Okay, kita masuk subtopik 6.1, menganalisa kaedah dan bahan digunakan dalam teknologi makanan. Okay, sebelum kita pergi lebih mendalam, kita kena tahu what is meant by processed food. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan terproses? So, processed food is any food that has been treated with chemicals and undergone any changes to its natural state. So, makanan yang telah pun diubah dengan bahan kimia ataupun mengalami perubahan berbanding keadaan asalnya. Okay, walaupun sikit, kita still panggil benda tu sebagai makanan yang sudah diproses. So, kalau awak tengok di sekeliling awak, kebanyakan makanan yang kita ambil sekarang adalah makanan yang telah pun diproses. So, kenapa kita perlu memproses makanan ni? Okay, what are the purposes of processing the food? So, first of all is to kill the microorganism that might spoil the food. Okay, so that the food that we consume is safe. Kita nak bunuh mikroorganisma yang boleh menyebabkan makanan tu rosak. Okay, jadi makanan yang kita makan tu lebih selamat. Selain daripada tu, bila kita membunuh mikroorganisma, ia juga akan menjadikan ia lebih tahan lama, last longer. So, bila makanan ini lebih tahan lama, secara automatik kita akan membekalkan makanan secara berterusan. Walaupun itu adalah bukan musim dia, kita still dapat menyimpan stok makanan tersebut. So, constant supply of food. Okay, other than that, it also can increase food flavor and nutrients to the original food. So, kita boleh menambah rasa makanan dan juga nutrisi pada makanan yang asal tersebut. Okay, and then it is also to help in digestion. Okay, yang ni kenapa? Sebab bila kita memproses makanan, kita boleh melembutkan lagi makanan tersebut ataupun memecahkan ia kepada saiz yang lebih kecil. So, it can help in digestion. Okay, last kali adalah untuk membantu pembungkusan, pengangkutan, penggunaan dan penyimpanan yang lebih mudah. Okay, let's take a look at the food additives. Okay, kita tengok dulu bahan tambah makanan. So, what is meant by food additive? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan tambah makanan? Food additive is any chemicals used in food processing or any chemicals that is added in food to get desirable effect. Okay, apa-apa bahan kimia yang digunakan dalam prosesan makanan yang ditambah dalam makanan untuk mendapatkan kesan yang tertentu. So, awak ada 9 jenis food additive kat sini. 9 jenis bahan kimia yang digunakan. Ada pengawet, pewarna, pelembut, perasa, penstabil, pemanis, pengisi, pengantioksidan dan juga nutrisi tambahan. Okey, untuk subtopik ni awak mesti tahu jenis dia, fungsi. Okey, yang kedua fungsi, bahan yang berfungsi sebagai jenis-jenis tersebut. Okey, bahan dia, apa yang kita gunakan, dan contoh makanan yang menggunakan bahan kimia tersebut. Okay, so kita tengok one by one. Okay, yang pertama adalah pengawet, preservative. So, what is the function of preservative? To inhibit microorganisms growth. It includes bacteria and mold. Untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma, itulah bakteria dan kulat. So, apabila kita menghalang pertumbuhan bakteria ataupun pertumbuhan mikroorganisma, secara tak langsung kita menjadikannya lebih tahan lama. Okay, so kat sini saya nak tunjuk beberapa contoh preservative. So, yang paling dekat dengan awak, okay, ada gula dengan garam kat rumah kan. So, gula tu digunakan untuk mengawet jelly ataupun buah-buahan ataupun jam. Okay, warna color garam awak guna untuk mengawet ikan dan
daging. Okay, so awak ada garam, gula, cuka, asid boric, asid benzoic, natrium benzoat, kalsium propionate dan juga natrium nitrit. So yang sini awak kena ingat nama-nama bahan yang digunakan sebagai pengawet dan makanan yang menggunakannya. Okay, so balik dan baca, tapi cikgu nak sentuh sikit mengenai asid boric acid. So acid boric ni is commonly used in food to extend its shelf life and maintain freshness. Kita gunakan dia untuk menjadikan makanan tahan lama dan juga lebih fresh. Okay, tapi biasanya digunakan dalam mi lah. Okay, mi, kuih tiaw. Tapi sekarang ni dia telah pun diharamkan. Okay, kenapa? Sebab dia boleh mengganggu kesihatan kita. Okay, kalau awak terlalu banyak ambil asid boric ni boleh menyebabkan awak diarrhea, jerit-berit, sakit kepala, sakit perut, dan boleh constant exposure ni kalau secara berterusan dia boleh menyebabkan juga kematian. Okay, antioxidants. Okay, pengantioksida. So, apakah tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menghalang makanan daripada dioksidakan oleh oksigen. So, apakah maksud pengoksidaan tu? Pengoksidaan tu maksudnya makanan tu bertindak balas dengan oksigen. So, apa yang berlaku apabila dia terdedah kepada oksigen, dia menjadikan makanan tu rancid, change the taste and color, and maybe toxic. Dia boleh menyebabkan makanan berbau tengik, mengubah rasa, warna dan kemungkinan beracun. Okay, paling common contoh awak tengok apple kan. Bila awak potong apple yang ni original dia. So when it is exposed to the air, lama-lama it will turn brown. Okay, so lama-lama dia akan menyebabkan makanan tu akan rosak lah kalau terdedah terlalu lama sangat. Okay, so contoh antioksidan awak ada ascorbic acid, citric acid. So biasanya digunakan antioksidan ni digunakan dalam makanan yang mempunyai minyak. Okay, kek, biskut, margarin, makanan bergoreng dan juga minyak sayuran. Ini contoh minyak lah. So kalau biarkan lama minyak tu tanpa antioksidan, dia akan mengubah warna minyak tersebut. Alright, flavoring, perasa. So ada dua fungsi dia. Yang pertama to improve the taste, and then second is to restore the taste lost during food processing. So kadang-kadang apabila kita memproses makanan tu, rasa dia akan hilang. So kita tambah perasa bagi mengembalikan rasa makanan yang hilang tu. Okay, yang paling common kat dapur, kadang-kadang ada orang suka sangat guna MSG. Okay, MSG ataupun seasoning, atau awak ada vanilla yang digunakan masa buat kek, masa buat kuih, biskut raya kan. Ni musim-musim raya nanti ni selalu awak tengok mak awak guna dan beli perisa vanilla. Seterusnya kita ada sweetener, pemanis. Okay, apa maksud pemanis? Apakah fungsi pemanis? Okay, pemanis ni untuk memaniskan makanan. Okay, kadang-kadang macam perasa tadi kan, rasa manis tu hilang semasa pemprosesan. So kita nak maniskan makanan tu, kita tambah pemanis. So awak ada sucrose. So sucrose ni ataupun gula ni natural sweetener. So natural sweetener ni ada karbohidrat. Okay, dia mengandungi karbohidrat yang boleh menghasilkan tenaga. So kalau kita ambil banyak sangat gula ni, tak bagus untuk kesihatan kita kan. Kan kita dah belajar masa chapter 2, kalau terlalu banyak gula dia boleh menyebabkan penyakit diabetes. Okay, so disebabkan sucrose ni ada karbohidrat, kita cipta pemanis artificial ataupun pemanis tiruan yang bernama saccharin. Okay, saccharin ni adalah pemanis tiruan yang tiada karbohidrat. Okay, dulu kita gunakan saccharin ni
dalam minuman, dalam gula-gula dan dalam ubatan. Okay, kita guna sakarin ni untuk menggantikan sucrose because it has no carbohydrate. So kita tak akan gain weight, kita tak akan tambah gula dalam badan kita kan. Akan tetapi sakarin ni adalah berbahaya untuk tubuh badan kita, untuk kesihatan. So lama-lama dia diharamkan. So sekarang kita guna aspartame, okay, juga artificial sweetener dan juga tiada karbohidrat. So biasanya digunakan dalam minuman berkarbonat ataupun minuman berjus. Okay, seterusnya emulsifier, pengemulsi. So apakah maksud pengemulsi? It help oil and water to mix well. Okay, ini kita nak combine air dengan minyak supaya dia bercampur. So awak tahu kan, air dengan minyak ni dia tidak bercampur dengan baik, okay? Sebab different densities, so it won't mix together. Okay, tapi apabila kita masukkan emulsi ni, pengemulsi, dia akan menjadikan air dan minyak tu bercampur. Okay, awak tengok video ni kan. So ini awak boleh tengok, ini adalah minyak campur dengan air. Yang ini pula campuran minyak dan air dan kita tambah dengan pengemulsi, okay, iaitu egg yolk. Kita telur kuning kat sini. So awak tengok video ni. So, there we go. You can see the difference straight away. So awak nampak kan kat sini, bila dia goncang tadi awak nampak yang A ni dia bercampur, tapi akhirnya setelah beberapa minit dia akan terpisah balik kat sini. Tapi yang B ni dia dah goncang, after few hours pun dia still dalam keadaan bercampur. Kenapa bercampur? Sebab ada pengemulsi. Pengemulsi membantu minyak dan air bercampur dengan baik. Okay, contoh pengemulsi, kita ada lecithin yang didapati pada telur kuning dan juga protein yang kita gunakan untuk membuat aiskrim dan juga coklat. So contoh makanan yang ada ke macam dengan ikan pahit, sebab lagi lemak, okay, ataupun kita makan dalam air. Okay, so kalau kita tak masukkan pengemulsi dalam aiskrim ni, dia akan menyebabkan aiskrim tak dapat tekstur yang baik. Okay, pengemulsi yang dekat dengan dia adalah stabilizers, penstabil. So apakah fungsi stabilizers? Awak ada dua fungsi. Yang pertama, to keep or to bind the food together. Dia nak jadikan makanan tu bercantum antara satu sama lain. So menjadikannya lebih lembut dan juga halus. Fungsi yang kedua adalah sebagai thickening agent. Okay, dia adalah sebagai agen pemekat. Okay, contoh kita ada starch dengan gelatin. Okay, so penstabil ni digunakan dalam pelbagai makanan. Okay, contohnya awak ada aiskrim. So bila ada penstabil, semua campuran dalam aiskrim ni akan bind together. So dia tak adalah terasing. Ataupun dalam mayonis. Okay, dalam mayonis, kalau kita tak ada penstabil, mayonis tu akan keluar seketul-seketul macam ni, dia tak akan mix together. Okay, sama juga dengan susu dan juga sos. Okay, sos ni, okay, kalau kita tambahkan penstabil, dia akan memekatkan sos tomato tersebut. So jadi bila kita nak gunakan sos, kita nak tuang sos tu, dia akan keluar dengan baik. Ini contoh kegunaan gelatin. Biasanya kita buat dalam kek, dalam mayonis. Okay, akasia gum ni kita guna dalam jelly dan gula-gula getah. Okay, seterusnya kita ada colouring, pewarna. Okay, so kalau tengok makanan sekeliling awak tu tak adalah dull, tak adalah membosankan, betul tak? Kita perlukan warna di sekeliling kita. So tujuan dia adalah untuk to enhance the appearance of food or to restore the colour that is lost during food processing.
Okay, nak menjadikan warna makanan lebih menarik atau nak mengembalikan warna yang hilang semasa proses makanan. Okay, kita ada natural color dan juga artificial. Ada yang semua jadi dan juga buatan. Contoh yang buatan ni pewarna daripada iron oxide. Okay, contohnya tartrazine, warna kuning, pewarna kuning. Kalau pewarna semua jadi, awak ada kat sini, contohnya awak ada kunyit, ada carrot, ada kobis purple ni, cili, okay, dan so ini semua pewarna semula jadi. Last kali adalah peluntur, bleach. Okay, peluntur contoh yang paling common adalah benzoyl peroxide. Okay, peluntur ni digunakan untuk menyingkirkan warna yang tidak dikehendaki dalam makanan. Okay, kita tak nak warna tu, kita gunakan peluntur. Okay, ataupun untuk memutihkan makanan. Okay, ada dua fungsi dia lah. Okay, contoh yang paling biasa adalah gula dan juga tepung. So kalau awak tengok tepung yang biasa awak guna buat kek tu, dia warna putih kan. Tapi nak tengok yang tepung yang tak ada benzoyl peroxide ni, awak tengok tepung Faiza. Tepung Faiza tu warna dia sedikit kekuningan. Okay, so yang tu sebenarnya tepung yang tak ada benzoyl peroxide ni lebih bagus untuk kesihatan kita. Okay, sorry tadi yang ke-8 kan. Kini yang last kali adalah additional nutrition, nutrisi tambahan. Okay, nutrisi tambahan fungsi dia adalah untuk mengembalikan rasa makanan yang hilang semasa pemprosesan makanan. So bila kita nak proses suatu makanan tu, kadang-kadang nutrisi dia hilang, so kita nak ganti balik. Ataupun nak menambahkan nutrien pada makanan. Okay, kita nak tambahkan nutrien pada makanan tu kalau ada certain nutrien tu tak cukup dalam makanan tersebut. Okay, contohnya awak ada iodine. Sekarang ni kita tengok ada iodine yang ditambah dalam garam untuk mengelakkan penyakit goiter. So kalau tengok kat kedai, awak nampak ada iodized sea salt. Okay, yang ini yang dah ditambah dengan iodine. Ataupun vitamin D dicampur dalam tepung. Vitamin B dicampur dalam tepung. Ataupun vitamin C dicampurkan dalam jus. Okay, tu contoh nutrition tambahan. Okey, tadi awak dah tengok 9 jenis bahan kimia yang ditambah semasa pemprosesan makanan. Okay, sekarang persoalannya, adakah bahan kimia ni bagus untuk kesihatan awak? Right? So are they good for your health? Okay, macam cikgu beritahu sebelum ni ya, kita pernah belajar chapter 2. Apa saja yang awak ambil, apa saja awak konsum cannot be excessive, tak boleh secara berlebihan. Kalau kita ambil sesuatu benda tu secara berlebihan, maka dia akan merosakkan sistem badan awak, akan merosakkan kesihatan awak. So effects of food additives can be immediate. Okay, kesan dia boleh jadi secara terus. Awak akan nampak kesannya secara sekejap je awak dah nampak kesan dia. Contohnya kalau constant exposure, awak akan dapat sakit kepala, mengganggu mental concentration or behavior, and then akan mengganggu sistem immune awak. Okay, for the long term effect, it may increase the risk of cancer, cardiovascular disease and other. Okay, boleh menyebabkan kanser juga. Sekarang kita tengok apakah kesan-kesan yang disebabkan oleh pengambilan secara berlebihan. Okay, effects of overconsumption of this food additive. So tengok pengawet dulu. So pengawet dia boleh menyebabkan gatal kulit, okay, itchy skin, asthma, upset digestive, diarrhea, and then destroy certain vitamin in your body. Okay, coloring, okay, it can increase the risk of cancer, okay, keracunan makanan, food poisoning, sterility, kemandulan, and will affect to your child. Okay, boleh menyebabkan gangguan ataupun kesan pada anak yang dikandung lah. Okay, flavoring menyebabkan sakit dada, masalah pernafasan, migraine, brain damage in babies and children. Okay, untuk baby dengan kanak-kanak tak bagus untuk mengambil terlalu banyak perasa. Okay, antioksidan,
Okay, tak bagus untuk hati, otak dan buah pinggang awak. It can damage your liver, brain and kidney. Or if you take it excessively, it may lead to your hair loss. Okay, menyebabkan rambut awak gugur. Okay, pelentur. Okay, pelentur benzoyl peroxide tadi dia tak bagus. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Dan lama-lama, okay, long term exposure boleh menyebabkan kanser juga. Okay, sweetener, pemanis. Okay, yang pertama boleh menyebabkan kanser dan yang kedua dia boleh menyebabkan kencing manis, especially kalau ambil sucrose tu terlalu banyak. Okay, awak boleh baca mengenai food additives yang tidak bagus untuk kesihatan awak di artikel yang tertera kat sini. Okay, sekarang kita nak tengok kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi makanan. Kaedah yang digunakan dalam teknologi makanan. Sorry, bukan bahan lah. Tadi bahan kita dah discuss. Sekarang kita nak tengok kaedah je. So, food processing and packaging technology. Pemprosesan makanan dan teknologi pembungkusan. Awak ada 9 kaedah pemprosesan dan juga teknologi pembungkusan. Ada pasteurization, UHT treatment, canning process, vacuum packing, freezing, cooling, dehydration, freeze drying, irradiation. Kita tengok one by one. Yang pertama sekali kita tengok pengetinan dulu, canning process. So, untuk kaedah, awak mesti tahu kaedah dia. Okay, kalau ada suhu, awak mesti hafal suhu dia berapa dan masa dia berapa. Okay, kita tengok pengetinan, kaedah dia adalah mendidihkan makanan pada suhu 115 darjah Celsius atau sehingga 121 darjah Celsius selama 20 minit. Okay, kenapa awak nak panaskan dia ataupun nak didihkan dia pada suhu tersebut? Tujuan dia adalah to sterilize the food and to remove air in it. Okay, awak nak mensterilkan makanan dan juga nak menyingkirkan udara di dalamnya. Okay, and then awak kena tahu advantages dia. Kebaikan dia apa? Okay, kebaikan dia bila awak dah didihkan, automatically you have kill the bacteria and kill the enzyme that can destroy the food. Okay, awak dah bunuh bakteria dan juga membunuh enzim yang boleh memusnahkan makanan. Okay, satu lagi awak dah menyingkirkan oksigen yang boleh merosakkan ataupun yang boleh mengoksidakan makanan. Tetapi setiap proses ni ataupun setiap kaedah ni dia mesti ada kelemahan dia. Okay, so kelemahan dia adalah dia dapat merosakkan rasa makanan. Okay, bila awak dah didihkan dia lama sangat, dia boleh merosakkan rasa makanan. Dan dalam masa yang sama dia bunuh bakteria tadi, dia juga telah merosakkan nutrien makanan, destroy the food nutrients. So example of food, kita ada buah, ikan, daging dan juga kacang, contoh dia. Okay, yang kedua kita ada freezing, penyejuk bekuan. So saya nak ingatkan awak, dalam istilah dia, dalam istilah sains, tolonglah jangan salah guna istilah. Okay, freezing, okay, biasa kita guna freezing ni as pembekuan, right? Okay, sekarang ni tolong untuk proses kita mesti menggunakan istilah yang betul, iaitu penyejuk bekuan. So dalam exam, take note, bukan pembekuan. Kalau awak jawab pembekuan, jawapan awak adalah salah. Mesti guna perkataan penyejuk bekuan. Okay, dalam bahasa Inggeris tak kisahlah. Dalam bahasa Inggeris memang freezing, betul tak? Alright, so macam mana kaedah dia? Makanan diletakkan di bawah, ataupun makanan disimpan di bawah suhu negatif 18 darjah Celsius. So kebaikan dia, makanan boleh disimpan dengan lebih lama dan rasa serta color dia, rasa dan warnanya adalah kekal, tak akan berubah. Tetapi okay, bila kita letakkan sesuatu makanan di bawah suhu yang rendah, apa yang berlaku? Dia tidak sterilize the food. It does not sterilize the food. Dia tidak mensterilkan makanan. No microorganism will be killed. Dia tak akan bunuh. Okay,
tapi dia hanya menghentikan pertumbuhan mikroorganisma ataupun perkembangan dia, pembiakan dia. So at any right temperature, the microorganisms will become active again. So kalau awak letakkan pada suhu yang sesuai, mikroorganisma yang ada pada makanan tersebut akan aktif balik. So that's why once defrosted, it cannot be frozen again. Okay, awak dah keluarkan makanan awak tadi. So let's say awak keluarkan ikan awak kan. Ikan awak yang diletakkan dalam freezer tadi, awak keluarkan, tiba-tiba tak jadi nak masak, tak boleh masuk balik dalam freezer awak. Okay, tak bagus. Kenapa? Sebab mikroorganisma tu akan bertambah. So once awak keluarkan dia akan membiak. Okay, at the right temperature dia akan aktif balik kan. So dia akan membiak dan menyebabkan jumlah mikroorganisma tu makin banyak. Alright, so bila dah keluarkan kan, terus masak. Okay, contohnya awak ada ikan, daging dan juga udang. Okay, so kita naikkan balik. Why? Because number of microorganisma will increase once you take it out. Okay, pempasturan, pasteurization. So yang ini kita gunakan untuk jus ataupun susu. So pasteurization ni, it involves heating and cooling. Kita melibatkan pemanasan dan juga penyejukan. Okay, tapi dia tak panaskan secara mendidih. Dia bukanlah panaskan sampai 100 darjah Celsius, tak. Okay, ada dua. Satu, dia panaskan at 63 degrees Celsius for 30 minutes, or it use 72 degrees Celsius for 15 seconds. So you have two methods. Okay, awak ada dua jenis. If the temperature is 63, then the time taken is 30 minutes. Kena ingat, if the temperature is 72, then the time taken is 15 seconds. So after it is heated, it is cooled immediately. So dia akan disejukkan secara serta-merta. So what are the advantages? So yang pertama, dia tak memusnahkan nutrien. Okay, sebab suhu yang digunakan tu tak sampai 100 darjah Celsius ataupun tak sampai takat didih dia. So dia tidak memusnahkan nutrien. And then the taste and smells are preserved. Rasa dan bau dikekalkan. Tetapi kelemahan dia adalah, since it does not use ataupun since it only use the low temperature to heat, it does not kill the ataupun it does not destroy the bacterial spores. Dia tidak memusnahkan spora bakteria tersebut. Jadi makanan ni tak tahan lama. So bila awak buka ataupun awak beli, awak mesti simpan dalam peti. Okay, contohnya awak ada milk juice. Okay, yang ini awak ada susu Farm Fresh, Good Day dengan Pure Farm ni, susu yang macam ni lah. So dia tak tahan lama. Okay, tapi kalau kita menggunakan UHT treatment, okay, rawatan UHT, okay, berbeza dengan tadi pasteurization. UHT ni dia menggunakan menggunakan high temperature, sebab tu dia panggil UHT. So milk is heated at 135 degrees Celsius for less than 2 seconds. So dia dipanaskan 135 darjah Celsius pada ataupun selama 2 saat. So yang ini dia boleh membunuh spora mikroorganisma. So kebaikan dia bunuh mikroorganisma dan spora dia. So bila dia dah bunuh spora, dia akan lebih tahan lama. So dia boleh tahan selama beberapa minggu ke beberapa tahun. Okay, tapi kelemahan dia, bila awak dah buka, once you open it, you have to drink it. Okay, bila awak dah buka, awak kena terus makan sebab dia tak bagus lah simpan lama sangat. Okay, so satu lagi, dia akan destroy its taste. Dia akan memusnahkan rasa. Okay, contohnya ada susu, yogurt, susu soya.
Okay, awak boleh tengok kat sini lah beza dia tadi. Kalau tadi Pure Farm kan, yang ini kita tengok kita terbalik pula gambar saya, dia adalah full cream, susu full cream tu. Okay, UHT whipping cream yang kita buat untuk kek, nak buat kek, nak buat biskut ke. Okay, and then yogurt UHT ni. Okay, so kita boleh bezakan lah. Yang pasteurization tadi, dia taste dia lagi okay, tapi kalau macam yang menggunakan UHT tu rasa dia lain sikit daripada susu biasa. Okay, dehydration, pendehydratan, yang ni awak sentiasa tengok. Okay, awak tahu dia adalah untuk menyingkirkan air dari makanan. Okay, contohnya awak tambahkan gula ataupun garam. Okay, so ada 3 cara untuk keringkan dia. Can be dried under the sun, 1, in the oven, or over the flame. Okay, ada 3 cara untuk menyingkirkan air. So kelebihan dia adalah makanan tu lebih tahan lama dan boleh menghalang pertumbuhan mikroorganism. Tapi kelemahan dia boleh menyebabkan rasa dia tu dah musnah, dah rosak, okay, spoils the taste. And then it also can destroy its nutrient, boleh memusnahkan nutrient. Contohnya awak ada ikan kering, udang kering, okay, coconut, kelapa kering, seaweed kering ni semua kan. So once awak dah melakukan proses ni, awak akan hilang lah rasa dia tu, macam lain sikit lah daripada yang original tu kan. Okay, freeze drying process. So freeze drying process ni penyejuk. Okay, tengok penyejuk, bekuan, kering. So dia combination of freezing and dehydration. So mula-mula dia akan sejukkan, dia akan bekukan pada negatif 18 degree Celsius, and then the water is removed through sublimation process. Okay, macam mana dia remove? Dia akan keluarkan ice tu. Okay, bila awak dah freeze kan dia, air dalam makanan tu dalam bentuk ice, betul tak? Okay, so dia akan remove the ice through sublimation process. Ice will turn into vapor. Okay, tengok gambar kat sini kan. Okay, dia cooking and then dia freeze. Okay, dia sejukkan. So the water in the food will turn into ice. Okay, kemudian dia akan drykan dia akan keringkan. So the ice will turn into water vapor. Okay, so itu cara air disingkirkan. Okay, dia punya kebaikan, dia boleh tahan lebih lama, senang untuk dipindahkan, preserve the color, taste and shape. Tapi keburukan dia does not sterilize food, dia tidak mensterilkan makanan. Maksudnya mikroorganisma tu tidak dibunuh. Okay, once dia berada di suhu yang sesuai ataupun keadaan yang sesuai, ada kelembapan, mikroorganisma tu akan membiak balik. Okay, and then it will consume longer processing period. Masa pemprosesan dia lagi lama berbanding freeze or drying process. Okay, type of food, contoh makanan awak boleh tengok kat sini, daging, vegetable, buah-buahan, full meals, okay, kacang, kopi. Okay, dia menggunakan proses freeze drying ataupun method freeze drying. Ini contoh dia lah. Macam mana dia tengok, awak tengok kan, kalau daging freeze drying, dia tengok dia kering macam ni. So macam mana awak nak masak tambah air tu, dia akan jadi makanan yang asal. Okay, seterusnya pendinginan. Okay, pendinginan ni yang biasa kita buat, kita just chill the food in a refrigerator. Kita masukkan dalam peti sejuk. Okay, kebaikan dia preserve color, taste and shape, and it does not destroy food nutrients, but then it does not sterilize the food. Okay, means that the microorganism has not been killed. Dia tidak membunuh mikroorganisma.
and then the food will not last long. Dia tak tahan lama. For example, if you put the vegetables, right, so for maybe for 4-5 days it will spoil. Kalau letakkan dalam peti lama dia akan rosak juga. Okay, contoh je put vegetables lah. Yang ni awak kena selalu ataupun awak terus makan. Okay, vacuum packaging, pembungkusan vacuum, kaedah dia adalah air is removed quickly under low pressure. So you remove the air. Okay, kenapa awak nak singkirkan udara ni? Supaya microorganism tu tidak boleh hidup. Okay, and then it's also to preserve the food that easily spoiled due to oxidation by oxygen. So kita nak kekalkan makanan tu, yang makanan yang cepat rosak lah, yang disebabkan oleh pengoksidaan. That's why we remove the air. Okay, so advantage dia, food can last longer, microorganisms cannot grow due to no oxygen inside, maintain its freshness, and it can preserve color, taste and shape. Okay, tapi yang ni dia hanya digunakan untuk certain food sahaja, kelemahan dia. Okay, actually vacuum packaging ni adalah salah satu kaedah yang paling bagus untuk membuatkan makanan tu lebih tahan lama. Okay, contoh makanan awak ada groundnuts, coffee, powdered milk, fruits. Okay, dan kat sini awak tengok ada ikan. Okay, irradiation. Okay, last kali irradiation. Okay, yang ni pun sama dalam bahasa Inggeris. Istilahnya adalah irradiation, bukan radiation. Radiation tu sinaran. Student kadang dia suka tulis radiation. So, saya tak terima kalau radiation. Awak mesti tulis irradiation. Okay, yang ini baru istilah yang betul. Okay, kaedah ni adalah kita lalukannya di bawah sinaran gamma. Okay, food is irradiated by gamma ray or ultraviolet ray over a short period time. Kita lalukan dia bawah sinaran gamma ataupun ultra ungu. So kebaikannya adalah kita tak gunakan bahan kimia lah, tak tambah apa-apa dalam tu. So original food just letak bawah sinaran gamma. Okay, and then it also maintain the freshness of food. Tapi masalah dia, bila dia bunuh microorganism tu, it also destroy certain vitamin. Okay, masa dia bunuh microorganism, dia juga membunuh sesetengah vitamin. And then the dose of gamma ray, as you learn in chapter 6 form 4, cannot be controlled or hard to be controlled. So too small cannot kill the microorganism, but too much it can threaten your health. Okay, dia susah nak kawal. Kita nak kawal dia tu susah. Kalau sikit sangat dia tak akan bunuh microorganism, tapi kalau kita guna banyak sangat dia akan mengancam kesihatan. Okay, contohnya adalah kita guna untuk potato, spices, fruits or ginger. Okay, awak tengok ni kan. Okay, ada apple, and then dilalukan bawah gamma source. So dia akan bunuh microorganism lah kat situ. Okay, kita masuk 6.2, analyzing ways to improve food production. Okay, ini adalah cara untuk kita meningkatkan pengeluaran makanan. So, kenapa kita nak meningkatkan pengeluaran makanan ni? Quantity dan quality of food. Kenapa kita nak meningkatkan quantity dan juga quality dia? Okay, yang pertama adalah untuk menampung keperluan manusia. So, kita perlukan makanan untuk meneruskan hidup. So, jadi kita perlu menambah baik makanan tersebut supaya dia lebih tahan lama. Yang kedua, untuk mengurangkan pengimportan makanan, to reduce food import. Ini dari segi ekonomi, bagus untuk ekonomi. And then to increase the country's export. So bila kita dapat menghasilkan makanan yang berkualiti, kita boleh ekspor kepada negara luar, dan secara tak langsung kita akan meningkatkan ekonomi negara kita.
Okey, ada beberapa cara untuk meningkatkan pengeluaran dan kualiti makanan. Yang pertama adalah dengan by selecting good quality breeds. Okey, memilih baka yang berkualiti. Okey, bila kita pilih baka yang berkualiti, okey, biasanya dengan menggunakan crossbreedkan pembiak bakaan pilihan, kita akan boleh menghasilkan lebih banyak baka yang berkualiti tinggi. Okay, contohnya awak ada Tenera palm fruit. Okay, kelapa sawit Tenera yang lebih bagus berbanding kelapa sawit biasa. Dan jagung mas madu, ayam leghorn putih dan juga lembu Mafewan. So kualiti baka yang berkualiti ni sebenarnya dia lebih tahan kepada penyakit dan juga perosak. Yang kedua, kita ada penggunaan teknologi moden. Okay, kalau dulu kita guna teknologi yang biasa je di kampung, so dengan penggunaan teknologi, dengan pengenalan teknologi moden, dia boleh meningkatkan pengeluaran makanan. It can increase the food production. Contohnya, kita menggunakan genetic engineering to modify characteristics of specific crops and livestock. Okay, kita gunakan kejuruteraan genetik untuk modify ciri-ciri melalui pemindahan gen. Okay, and then you have the machine and modern equipment. Kita ada peralatan yang lebih canggih, okay, jadikan kerja kita lebih mudah. And then you have biotechnology. Penggunaan bioteknologi, ada cloning, embryo transferring technique, and then we have genetic engineering. So yang ni semua kita gunakan untuk menambah baik baka yang ada. Okay, yang ketiga kita ada pengurusan tanah yang cekap. So pengurusan tanah yang cekap termasuklah by adding natural and chemical fertilizers, and then we practice the alternate cropping to maintain the soil fertility. Alternate cropping tu maksudnya awak dah tanam yang A, kemudian kita harvest tanam B pula, and then kita harvest tanam C, kita alternate so that it can maintain the soil fertility. Okay, biasanya tanaman yang bermusim, contohnya yang ni kan. And then planting of cover crops, terrace hill slopes and contour planting to prevent soil erosion. Okay, awak nak mengelakkan hakisan tanah, kita tanam kat bahagian lereng-lereng bukit ni. Okay, seterusnya awak ada optimum use of land and irrigated areas, penggunaan tanah yang optimum dan kawasan pengairan. Okay, contoh kita ada Velcro. Velcro sekarang ni dia mengusahakan untuk dari dulu lagi lah mengusahakan untuk membangunkan tanah terbiar, okay, dengan cara menanam tumbuhan dan membela binatang. And then we have education and guidance for farmer. So this one is to guide and teach farmer on ways to increase their yield. Okay, kita nak bagi bimbingan dan tunjuk ajar kepada petani, okay, supaya jadi petani moden lah kononnya kan. And then we can guide them towards modern method. Okay, ni petani moden lah, by using high quality seeds, using the fertilizers and how to control the disease. Okay, ini bimbingan secara terus ataupun secara tidak langsung kepada para petani. Last one is the research and development. Okay, yang ini adalah penyelidikan dan pembangunan. So, kenapa kita perlu melakukan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan? So that we can produce good quality and enough quantity of food. So, we have MARDI, MPOB and PAMA. So, this organization can help in improving the food production technique. So, kita ada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang akan membantu dalam meningkatkan teknik peningkatan kualiti makanan. Okay, tapi untuk genetically modified food, okay, walaupun kita dah buat penyelidikan dan dah menghasilkan baka yang berkualiti melalui GM food, okay, ada
argument ataupun ada perbahasan. Okay, ada yang suka, ada kebaikan, ada yang tak suka, ada keburukan dia. So kebaikan dia yang pertama adalah untuk menghasilkan ataupun untuk meningkatkan hasil pengeluaran. So kita akan meningkatkan hasil pengeluaran melalui GM food. Okay. Yang kedua, kita akan menghasilkan haiwan dan tanaman yang mempunyai daya tahan penyakit. For example, when we crossbreed genetic breed A and breed B, so we can combine the gene or genetic and then it can produce a better breed. Okay, kita akan dapat menghasilkan baka yang lebih baik, yang lebih mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Okay, sama juga dengan tanaman, dia boleh tahan serangga dan juga boleh bertahan lebih lama. Okay, tapi dari segi keburukan dia, okay, walaupun ada kebaikan mesti ada keburukan dia kan. So ada yang menimbulkan isu, it can cause disease or it can cause allergies to some organism. Okay, dia boleh menyebabkan, kalau kita ambil too much GM food, dia boleh menyebabkan penyakit, contohnya ada alahan. And then by modifying the gene, it can alter human normal gene. Dia boleh mengubah gene normal manusia. Okay, ada juga yang menyebabkan perubahan yang kita lakukan tu boleh affect immune system of the crops and livestock. Okay, dia boleh menyebabkan perubahan kepada sistem keimunan. Okay, ada yang kadang-kadang tu kita hasilkan tu dia jadi tahan lasak, tapi ada yang menyebabkan apa yang kita hasilkan tu jadi tak berapa bagus. Okay, and then last one is it can affect the ecosystem balance. Dia boleh menyebabkan ekosistem tu terganggu. Okay, itu saja untuk 6.2. Okay, last topik adalah 6.3. Okay, yang ini adalah mengenai bagaimana kita nak memilih makanan terproses. Okay, so kita ada dua akta yang awak boleh tahu kat sini. One is Food Act 1983 and the other one is Food Regulation 1985. So for Food Act 1983, it is to protect the right and health of consumers. Kita yang ni, akta makanan ni adalah untuk melindungi hak dan kesihatan pengguna. Okay, ini berdasarkan peraturan makanan kita. So semua company ataupun semua syarikat yang menghasilkan makanan, dia perlu mematuhi peraturan makanan 1985. Okay, yang pertama, the manufacturers are required to provide correct information on the label of processed food. Okay, makanan mesti ada label, and then dia perlu memberi maklumat yang tepat. So semua informasi ni, all of the information must be written on the label and packaging of product. So bila kita buat makanan, bila awak buat makanan mesti ada label dan semua maklumat mesti ditulis pada label tersebut. Okay. Okay, untuk subtopik ni, apa yang awak perlu tahu adalah maklumat yang perlu ada pada label. Okay, maklumat dia yang pertama, the name of food. Nama makanan wajib mesti ada. Yang kedua, the ingredient and food additions that used. Okay, kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Okay, the third one is the net weight. Okay, berat bersih dia. Yang keempat, expiry date, tarikh luput wajib ada. And then mesti ada the name and address of manufacturer or importer. Nama dan alamat pengeluar tu mesti ada. Nama dan alamat. Ingat bukan nama saja, mesti ada alamat dia juga. And then mesti ada kandungan nutrisi makanan. Satu lagi sebenarnya awak ada perlu ada storage, how to store the food. Okay, storage information yang tak wajib pun lah, tapi yang paling utama mesti ada 1, 2, 3, 4, 5 ni mesti ada, dan 6 ni sebagai tambahan lah. Okay, so
untuk yang ini, untuk label makanan ni, dalam exam dia selalu akan tanya awak apa yang hilang kat sini. Okay, so maksudnya dia bagi satu contoh label makanan, and then dia akan tanya apakah maklumat yang tertinggal. So awak mesti tahu yang mana tertinggal, nama ke yang tertinggal, kandungan ke, berat bersih ke, ataupun tarikh luput. So kena tahu. And then dia akan tanya awak, you have to know why this information is important. Kenapa maklumat ni adalah penting. For example, kenapa awak perlukan kandungan nutrisi. Okay, so bagilah reason. Okay, to choose the right food for health, untuk memilih makanan yang baik untuk kesihatan. Ataupun kenapa awak perlukan expiry date. Okay, to avoid food poisoning, untuk mengelakkan keracunan makanan. Atau contoh yang lain, why do you need the name and address of the manufacturer. Okay, kenapa awak perlukan nama ni dan alamat dia sekali, bukan setakat nama, alamat pun awak perlu tahu. Okay, supaya easy to take action if anything happen, senang untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku apa-apa. Okay, yang ini mesti tahu. Okay, so apa hak awak sebagai pengguna? Kita sebagai pengguna, kita ada hak dia, consumers right. So kita ada hak untuk keselamatan, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk mengadu, dan juga hak untuk memilih. So apa-apa sahaja mengenai masalah kepenggunaan, kita boleh mengadu kepada Persatuan Pengguna supaya kita sebagai pengguna tidak ditindas. Okey, itu saja untuk bab 6. Lepas tolong siapkan modul bab 6 dan juga jawab soalan objektif yang akan dihantar melalui Google Link. Thank you.